Okay, video kedua ni macam mana kita nak lukis plywood ni supaya dia berada center di atas frame ni lah dalam assembly Okay, macam tu. Alright. Okay, so sekarang ni tadi kita dah siap. Kalau sebelum ni kita dah buat frame menggunakan 3D Sketch dan menggunakan Wellman structural member. So sambungan pada projek ni kita nak buat plywood ni kan. Kita nak buat plywood ni dalam assembly. So sekarang ni saya dah buka dia punya part. So step seterusnya adalah kita pergi dekat file. So klik make assembly from part. So kita akan transferkan drawing kita ni daripada part ni masuk dalam assembly. Make assembly from part. Okay, sebab kita nak buat assembly, kita nak lukis plywood kita ni di dalam assembly. So ni frame bangku. So dia klik OK. So dia akan masuk lah. Ni assembly Ni assembly. Ni assembly punya mode. Okay. So sekarang ni kita nak create new part dalam assembly ni. Sebab kita nak install dekat tengah ni tu. Kita nak install plywood ni. Kita nak pastikan dia berada center dengan ni petak tengah ni. So kalau kita buat dekat luar, kita nak masukkan center tu mungkin agak susah. Dan untuk design ni, kita nak tengok sama ada diameter kita tu okey ke tak okey. Diameter kita tu sesuai tak dengan size petak ni kan. So kita boleh matching kan lah dengan size yang kita buat tu. Okey, dah masuk dalam assembly. So kita nak create new part. Okay. So kita pergi kat insert component. And then kita pilih new part. So bila klik new part, kita dah create dia punya file kat sini. Tapi barangnya tak ada lagi lah. Kita cuma create dia punya file kat sini lah. Macam kita buat dia punya file dulu. Dia punya apa? Nama dulu. Barangnya belum ada lagi. So kita tengok tadi yang ni frame bangku. Okay. Yang ni barang part 2 yang kita create new part tadi tu. Okay. So sekarang ni kita nak edit new part di dalam assembly. So kita klik right click. Okay. Ini kita keluar. Okay. Sekejap. Okay. So klik. So kalau kita right click dia, kat sini ada tulis file nama dia edit part ataupun icon edit part. So klik edit part. So sekarang ni kita dah masuk mode part di dalam assembly sketching. So dia dah berubah kat sini ada nombor ni kan. So dekat atas ni pun dah ada feature sketch dah, bukan assembly dah, dah macam part kan, sketch. So kita boleh sketch. So kita nak sketch kat mana? So plywood tu berada pada tapak ni kan. Jadi kita kena lukis sketching kita bermula pada start pada tapak atas frame ni lah. So klik sketch. So kita pilih tapak kita ni, dua kita zoom out. Tapak hollow kita ni adalah plane kita lah untuk kita lukis. So saya klik, dia akan jadi bentuk atas macam ni. Okay. Dan disebabkan plywood ni bentuk bulat, so saya klik circle, saya ambil kat center. So dekat sini lah kita nak tentukan size kita. Berapakah size yang paling suit, yang paling sesuai untuk frame kita. Adakah pandangan bulat kena dekat macam ni? Adakah kena jauh macam ni? Tak, kita kena design dulu. Kita letak, okay, katalah ini yang paling cantik sekali. Okay, saya klik bulatan kita. Dan kita ambil smart dimension lah. So sekarang ni diameter dia adalah 374.42. Okay. So kita sebagai orang fabrication, kalau boleh kita nak genapkan lah. Okay, kita bagi 370. Okay, diameter. Okay, diameter plywood kita 370. Okay, so ni diameter. Alright. Dan plywood kita ni ada tebal. Tebal dia 10 mm. Okay, dan lepas habis, macam sketch juga, macam sketch part, kita nak extrudekan dia lah. Extrudekan ke atas. So saya tekan roller, kita naik atas. So dia tebal dia naik atas sebanyak 10 mm. By default dah ada 10 mm. Dan klik OK. So tu plywood kita. Nampak Okay. So dia betul-betul berada kat tapak. Sebab kita pilih tadi tapak atas ni. Okay, siap. So plywood kita ni dia ada lubang kan untuk melekatkan dia, memasangkan dia. Plywood dengan frame ni ada lubang, ada 4 lubang skru. 4 lubang skru. So lubang tu ada kat tengah-tengah frame. So kita kena buat sekarang lah. Sebab dia dah ada center sekarang ni, dia dah melekat. Dia dua part tapi dia tidak boleh bergerak dah sebab kat sini F fix.
F dengan F fix. So kita buat lubang terus. Okay, sebab kita ada guideline besi ni. So lubang ni memang berada di tengah-tengah hollow ni. So kalau kita nak exit, kita nak buat lubang sekarang. So kita just ambil sketching. Okay, kita ambil sketch. Kita nak buat lubang. Kita ambil plane plywood ni lah. Kita nak lubang kat plywood. Kita nak buat lubang. So klik plywood ni. Okay, so tapak dia. Okay. So yang line tengah ni adalah line tengah yang kita buat hollow tadi tu. So lubang kita memang kena center lah dengan hollow punya frame tu. Inilah line dia. Okay. So kalau kita klik lubang diameter kita, so ada kat sini center kan. Kita ambil lah center dia, ni center dia. So lubang dia memang kena ada center kiri dan kanan. So dah ada dah guide center ni. So kita gunakan dia, kita tumpangkan dia. Dah ada kat sini center ni. So buat lubang kita lah. Lubang kita ni hanya lubang skru kecil saja. So saya nak buat dimension dia hanya lubang kecil 3 mm, hanya skru yang kecil saja. 3 mm mencukupi. Kita boleh ubah kemudian lah kalau salah. So, lubang 3 mm dan dia ada lagi 4 lubang. So kat mana? Cari center dia kat sini. So ni center dia. So ni pun sama juga. Smart dimension 3 mm. Okay. So lubang ni boleh ubah kemudian lah. So saya buat dulu 3 mm. So cari center dia, gerakkan mouse. Ni center dia, gerakkan mouse, cari lah dia punya center dia. Dia akan keluar pop up macam tu kan. Point macam tu kan. Ni center dia. Okay. Dan ambil smart dimension 3 mm. Okay, next lubang terakhir. Ambil bulatan dan gerakkan mouse. Gerakkan mouse dulu, dia akan cari center dia untuk kamu. So dia akan pop up macam ni. Okay. Dia akan smart dimension 3 mm. Okay. Dan klik OK. Okay, dan kita nak tebuk lubang, kita pergi kepada extrude cut. Okay, terus. So dia nak tembus ke bawah lah. Tembus ke bawah. Okay. So lubang ni 10 mm tembus untuk plywood ni. So klik OK. Okay, dah ada lah. Ni lubang dia buat. Alright. Okay. So lubang dah ada. So sekarang ni kita nak, sebab lubang plywood dah ada. Okay. Lubang besi tak ada. Okay. Sebab besi ni, frame ni, dia kena ada lubang juga dekat bahagian atas ni. Faham tak? Sebab dia nak tembus kan. Plywood dah ada. Besi ni pun kena ada juga. Jadi kita nak follow lubang yang dah ada kat plywood. Tapi besi ni, dia bukan tembus sampai bawah. Okay. Saya keluar. Ni nak exit Ni exit. So klik exit atas ni. Gambar pensel atas ni. Okay. Gambar pensel ni. Exit. So dia masuk assembly balik lah. Ni sekarang assembly So sekarang ni kita dah create kat part ni lubang plywood ni saja. Okay. Tetapi dekat besi ni ada lubang bahagian atas saja sebab kita nak masukkan skru. Okay, skru yang ikat sekali lah. So dia akan ada lubang sikit dekat besi ni. Secara logik dia. So sekarang ni tugas kita nak buat lubang dekat besi pula. Macam mana? So kita kena edit part frame ni. Edit part frame ni di dalam assembly ni jugalah. Tapi tadi kita dekat part ni. Okay, yang ni kita boleh rename siap-siap Yang ni rename siap-siap. So yang ni rename, pergi dekat atas ni ada right click dekat yang plywood tadi tu, rename rename part. Rename part. So terus saya letakkan plywood. Okay. Yang klik OK lah. Dan OK. Dia akan tukar nama plywood. Ni frame bangku, ni plywood. So sekarang ni kita nak edit frame bangku pula. Sebab apa? Kita nak bagi lubang ni sama, tak lari. Kita dah buat lubang ni tadi 4 ni ngam. So lubang ni saya nak bagi tak lari, lubang tu sama center dia dengan lubang frame tu. So pergi klik kat frame. Okay, kiri sikit. Klik dekat frame, right click. So sama dengan plywood tadi, kita edit part tapi frame pula. Tapi dia akan minta save and continue. Sebab bila kita nak buat sesuatu dalam assembly, kita kena save assembly ni. Okay. So kita save dulu. Pergi right click save. Save all. Okay.
Dia minta folder kat mana lah. So kita masuk dalam projek yang sama lah, projek bangku, tapi ni file assembly. So kita rename terus bagi mudah, assembly projek bangku. So, save dalam folder assembly projek bangku. Baru save in contact reference dan save. Okay. Save internally inside the assembly. Okay. Okay. So baru kita boleh edit frame tu. Right click, edit part. Okay. Baru kita boleh edit frame pula. Okay. Frame bangku saja. So dah masuk dalam edit part lah. So ambil sketch sebab kita kan nak buat dia punya dalam ni kan. Dalam ni, pembukaan dalam ni. So sekarang ni yang plywood ni dia dah hilang kan. Pasal nak? Dia dah hilang kan Nampak frame saja. Yang ni dia dah macam samar-samar kan. Sebab kita nak edit dekat frame dalam ni. So kita klik sketch, ambil sketch. So lubang tu kat mana? Kat pembukaan ni pembukaan besi ni. So klik. So dia akan buka lah. So yang ni hanya sekadar sama-sama. Plywood ni hanya bayangan saja. Yang mengatakan ada plywood kat atas ni. Kita nak buat yang bawah ni, yang bulatan bawah ni. So bulatan kita kena sama. Kena sama sebiji dengan ni. So kita ambil center. Kita boleh copy juga. Kita boleh menggunakan teknik copy iaitu nak copy pun boleh, nak buat bulatan pun boleh. Okay, saya try convert dulu, convert entities. Okay, so saya convert yang ini. Oh, tak dapat. Convert entities, so kita ambil bulatan. Sorry. Kita ambil sketch, so dia tak benarkan lah sebab dia barang yang berlainan. Okay, so ambil ni, kita ambil center yang sama lah. Center bulatan yang sama, so klik. Diameter yang sama macam ni. So klik sama lah. So 3, 1 dah ada. Okay, ni dekat frame bukan dekat plywood. So klik. Cari center dia. Zoom sikit. Center yang sama. Klik. Okay. So klik. Cari center. Okay. Kita copy je bulatan sebab kita nak center dia sebenarnya. Kita nak pastikan plywood kita ni sama center dengan frame kita. So, klik. Okay. So boleh masukkan smart dimension lah. Yang ni pun set 3 juga supaya dia tak lari Okay, dah akan jadi hitam ni tu lah. Hitam tu macam dah lock kan. So klik smart dimension tetap 3 mm. Okay. Ni pun sama juga 3 mm yang kita buat tadi tu 3 mm. Okay. Ni pun 3 mm. 3 mm juga. Okay, nice. Dan klik OK. So, sebabkan dia lubang, frame tu hanya separuh saja. So, saya klik buat features, extruded cut. Okay. Okay, yang ni kita tukar bukan blind, tapi up to next. Bila klik up to next, lubang tu hanya lubang bahagian atas ni saja. Nampak ni lubang pada frame. Hanya pada bahagian frame yang atas saja. Kalau up to through all, dia akan tembus sampai habis. Okay. Up to next, through all, blind tu pada ukuran. So, kita up to next selapis Ini je lubang dia. Okay. Dan kita klik OK. Okay. So, dah ada lubang kat sini. Kalau tengok, dah ada lubang dekat hollow bawah ni. Hollow frame ni. Bahagian atas ni ada lubang. Okay. Zoom out lah. So, kita keluar. So, kita exit. Ni exit. Keluar ni. Exit sketch. So, dia akan jadi assembly. So, lubang kita ni dah sekali dengan frame. Tengok saya zoom 2 lapis. Ni plywood, ni frame. Tapi tak tembus. Kan? Bahagian atas je. Ni lubang, ni plywood. So, dah siap untuk proses dia punya design part lah. Okay, kalau dah siap, kita kena save kita punya plywood. Kalau perasan, dalam folder kita, ni folder saya buka folder. Mana folder? Ya, ni folder dia. Projek bangku ni, okay. Folder projek bangku ni. Tadi frame bangku, okay. Dia kat sini part dokumen. Lepas tu kita save assembly. Tapi mana part file untuk plywood? Tak ada kan? Sebab dia masih di dalam assembly ni. Kalau boleh kita save asing lah. So macam mana nak save part saja dalam assembly ni? So kita right click, open part. Kat sini open part. So dia akan buka Windows part untuk plywood saja. Nampak ni kita buat tadi tu. Lubang kita buat tadi dah ada dah. Okay. Okay. So kita save lah kita punya part ni. So save.
Save dalam folder project. Kita nak simpan lah kita punya part ni. So save. Save as. Save as. Copy save as. Save as Save as. So yang ini plywood. Okay. Plywood. Dalam file projek bangku save. So dah ada 3. So ni kita punya assembly. Okay. Ni assembly penuh lah. Assembly projek bangku penuh lah. So kita boleh letak material kat sini. Frame ni macam tu kita buka projek frame ni, kita nak letakkan dia material lah. Material kat sini belum not specified lagi. So right click, edit material. Kita masukkan material dia steel, plain carbon steel. Then apply. Okay, close. So kita edit dekat part dia. Tapi kita pergi buka kat assembly dia akan bertukar juga sekali dah. Akan jadi gelap macam ni kan. Kemudian kita assembly macam yes. Okay, update. So plywood ni kita pergi buka dekat kita punya part plywood. Kita edit material, masukkan dia material dia kayu lah. Material dia kayu. So right click, edit material. So kita pergi dekat wood. Okay. So untuk case ni saya masukkan dia pine. Kayu jenis pine. Then apply, close. So dia akan tukar jadi pine. So dekat assembly nanti pun dia akan bertukar juga. Okay. Okay, nampak lebih menarik lah. Nampak macam material sebenar kan. So ini dia. Okay, so dah siap. Kita save dulu. Pastikan semua dalam keadaan save. Save all. Okay. So saya ulang balik dekat folder project. Mesti ada 3 lah. Assembly yang pertama. Frame bangku dan juga plywood. Tu 2 barang ni digabungkan jadi satu projek macam ni. So ada lagi next step, kita nak masukkan skru. Sebab kita ada lubang 3mm ni, kita kena masukkan skru lah. Counter bore punya skru, counter sang punya skru yang tenggelam tu, yang kepala dia lepek. Kita masukkan skru kat sini nantilah. So untuk skru kita masuk kita sambung pada next part lah video insya-Allah. Okey.